بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. InsyaAllah pada tengah hari ini sekali lagi kita sama-sama duduk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. InsyaAllah pada tengah ini kita bicara sedikit tentang kelebihan membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia mendapat satu pahala kebaikan. Sedangkan setiap satu pahala kebaikan itu digandakan menjadi 10 pahala. Kata Nabi, aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau kita tengok hadis Nabi SAW ini, betapa besarnya fadilat, kelebihan, pahala, ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada siapa-siapa yang membaca Al-Quran, bukan hanya pada bulan Ramadan. Kalau kita tengok bulan Ramadan ini, tuan-tuan, kan, adalah istilah tadarus Quran dan sebagainya. Maka kalau kita tengok dalam Al-Quran itu sendiri mengandungi beberapa huruf. Kalau kita tengok dalam suratul Fatihah, suratul Fatihah ini ada mengandungi 139 huruf. Dalam suratul Fatihah, sebahagian ulama kata ada 139 huruf dan sebahagian ulama kata ada 142 huruf. Bayangkan tuan-tuan, kalau satu huruf sahaja mendapat 10 pahala, bagaimana dengan 139, 142 huruf ini? Ini baru suratul Fatihah. Bismillah sahaja tuan-tuan, ba sim mim alif lam lam ha alif lam ra ha mim nun alif lam ra ha ya mim ada 19. 19 kali dengan 10 ada 190. Dan kalau kita baca ni tuan-tuan bismillah, tapi tak kalah kita hari-hari nak baca bismillah tu ya kan.
Bismillahirrahmanirrahim. Dah, itu je. Itu pun dah banyak Ustaz, 190. Pagi baca, tengah hari baca, petang baca, malam baca dah. Sebelum tidur baca. Itu pun dah Ustaz dia kata dah 190. Kan? Bukan itu tuan-tuan. Maksud saya ialah kalau kita amalkan Al-Quran ini tidak perlulah banyak pun. Kan? Satu hari kalau kita baca satu juz. Banyaklah satu hari satu juz. Kan? Tuan-tuan rasa banyaklah sebab satu juz. Satu hari banyak tu kan. Tuan-tuan tengok. Ha? Satu juz ada 10 lay. Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran tu, satu juz ada 10 lay. Satu hari tuan-tuan ada 5 waktu sembahyang. Bahagi dengan 10, jadi satu waktu ada 2 lay. Ada 2 lay. Maksudnya ialah 2 lay satu waktu. Bukan dalam sembahyang tak. Lepas sembahyang ambil masa lebih kurang 15 minit. Untuk 2 lay itu paling lama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Ini secara macam ni punya baca 15 minit paling lama. Kan? Tapi kalau tuan-tuan baca baksi mati bawah bismillah sabda bawah milam datalla bismillah. Yang ini 2 bulan tak habis. Ini maksud saya baca secara tartil. Kan? Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Ini dalam masa 15 minit 2 helai. Tuan-tuan cuma perlu ambil 45 minit membaca satu juz Al-Quran. Bayangkan satu hari satu juz, 30 hari khatam sebuah Al-Quran. Sebulan sekali khatam, 12 bulan setahun 12 kali khatam, tuan-tuan. Maknanya setahun ada berapa kali khatam, tuan-tuan? Maknanya setahun ada 12 bulan, 12 kali khatam. Bayangkan 12 kali khatam setahun. Kalau umur tuan-tuan berbaki 30 tahun, kalikan saja 30. Senang betul bunyinya kan? Nak khatam sehari tak dapatlah, satu hari satu juz. Sebulan satu kali khatam tak dapat. Ambillah tuan-tuan 2 bulan satu kali khatam, 6 bulan lah sekali khatam. 6 bulan setahun 2 kali khatam. 2 kali khatam maknanya kalau tuan-tuan baca setahun 2 kali khatam, kalikan saja dengan 30 tahun berapa kali khatam Quran. Payahlah Ustaz menyebutnya payah. Yalah, nak dapat lajah Arab payahlah. Lajah Melayu senang. Sebab tuan-tuan kan dah biasa cakap Melayu kan. Siapa nama tuan-tuan? Fatimah. Tu yang sebut dalam Quran pun bunyi pa tu. Alam tara kaifa fa'ala. Tuan-tuan siapa nama? Abdul Razak. Abdul Razak ini ada qaqalah kubra. Tapi tuan-tuan sebut Abdul Razak. Sebab itu tuan-tuan dia baca tu, dia je tak bunyi benda yang patut kita sebut. Sebab Al-Quran ni ialah kalimat kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ kalau kita baca betul-betul elok-elok, tak perlulah banyak-banyak tuan-tuan. Tak perlu banyak-banyak pun. Satu hari kita bacalah tuan-tuan. Dah malas sangat nak khatam, setahun sekali pun jadilah. Setahun sekali khatam pun tak boleh gak, memang teruk tu. Setahun sekali pun tak boleh khatam, tu keleceh.
Kan? Sebab 30 juz dia tuan-tuan. Maknanya 30 juz setahun ni berapa lai je tuan-tuan baca untuk nak khatam Quran. Jadi tuan-tuan, khatam Quran tak perlulah tuan-tuan tinggal lagi, kita kena baca selalu. Habis tidak pun duduk-duduk baca surah lazimnya. Pun malas juga. Sambil duduk-duduk, sambil masak-masak kan. Baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Duduk-duduk pun. Bayangkan satu huruf 10 tuan-tuan. Berapa banyak huruf yang kita baca untuk nak dapatkan pahala membaca Quran. Apatah lagi dalam bulan Ramadan. Bukan dalam sembahyang. Dalam sembahyang tak perlulah imam nak baca panjang-panjang, tak payahlah kan. Kalau imam baca panjang-panjang pun kita yang mendengar pun bukan faham pun. Justru itu saya suruhkan kita baca sendiri. Sendiri. Tak tahu Ustaz hukum tajwid sekarang ni ada Al-Quran yang siap dengan tajwid. Sekarang ni ada lagi Quran yang lagi canggih, tunjuk je tuan-tuan. Tak tahulah baca kan. Bodoh sangatlah baca. Macam mana nak sebut ni kan. Pakai pen tu, dia tunjuk, dia bunyi dah siap-siap. Quran digital kan. Tunjuk, dia sebutkan. Maknanya kita tak tahu nak bunyikan dia kan. Dalam Quran kadang-kadang ada yang dia bunyi wailul likulli humazatin lumazatin allazi jama'a malan wa 'addadah. Kan kalau sambung dia ada nun kecil bawah tu kan. Wailul likulli humazatin lumazatin allazi jama'a malan wa 'addadah. Nun tu kena bunyikan. Tapi tak semualah dia bunyi tuan-tuan. Ada yang dia panggil sattah. Kadang-kadang kalau kita baca Quran, kita kena belajarlah betul-betul. Baca Yasin kadang-kadang sattah pun tak bunyi kan. Mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mim marqadina hadza, tak boleh bernafas kat itu. Berhenti seketika yang tidak bernafas. Mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Yang ini kena sattah. Sebab itu ada huruf-huruf yang tebal yang susah sebut kan. Orang Melayu kita jarang sebut huruf-huruf tebal ni dia bunyi tepat. Contoh baca suratul Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin ni dia panggil mad wajib lazim kalimi musaqqal. Dia ni 6 harakat. Sebab itu kalau tuan-tuan baca Fatihah, kalau tak sebut ni betul-betul, dia tak sampai 6 harakat, Fatihah itu salah. Itu mad wajib, mesti panjangkan 6 harakat. Kadang-kadang imam nafas tak sampai lah. Kadang-kadang bukan tak sampai, dia baca tu tak betul kan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Patut berhenti situ kan. Baru sambung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baru sambung. Ni tak. Kadang-kadang dia sambung terus. Nafas tak sampai. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sampai. Nafas dah panjang ni ya. Pergi sambung buat apa? Sebab itu kalau kita tengok orang jadi imam, kadang-kadang gopoh nak baca. Nak sambung lah, nak itulah, tapi tak betul. Sebab itu tuan-tuan baca Quran ini, kenalah sebutkan makhrajnya betul-betul, panjang pendeknya betul-betul, tajwidnya kena betul tuan-tuan. Ini Quran. Jadi tuan-tuan bacalah
Quran ni selalu banyak soalan ni tuan-tuan. Kita masuk soalan kejap. Ni membaca surah Al-Mulk setiap malam apabila meninggal dunia sampai bila akan terlepas siksaan kubur. Baca tiap-tiap malam lah surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk, kan masjid setiap malam surah setiap malam baca suratul mulk. Dia kata apabila meninggal dunia sampai bila akan terlepas siksaan kubur. Ya tak, yang kita baca lepaslah, yang tak baca sangkut. Tetap gak kena azab tuan-tuan. 10 tahun lah. Okeylah kalau kita ambil logik akal lah. 5 tahun baca kan. Setiap malam 5 tahun lah lepas. Lepas 5 tahun tu kena rembat macam mana lah. Kan? Susah duk kira lah terlepas sampai bila itu kerja Allah Ta'ala kita jangan ambil. Kita buat kerja kita je. Kita ni kerja Tuhan nak ambil, kerja syaitan nak buat. Kerja kita tak buat. Kan? Kerja Allah kita nak ambil, pahala kita nak bagi, syurga pun kita nak bagi. Tuhan kata tu aku punya, bagi aku yang bagi. Kerja engkau apa? Buatnya. Nah, kerja Tuhan nak ambil, kerja syaitan nak buat. Hari ni syaitan pun duduk relax. Kan? Bos tanya, "Ustaz tak buat kerja?" Member dah tolong buat kan. Jadi tak usah buat kerja Tuhan lah. Susah ambil kerja Tuhan, susah buat kerja syaitan. Buat kerja hamba sudah. Kerja hamba buat amal je tuan-tuan. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya. Tanyalah apa lagi. Apa hukum? Tak boleh ke laungan azan yang terlalu kuat di tempat yang tertutup? Kena kuat lah, nama pun azan. Dia bukan nak manggil orang yang dalam tu. Dia nak manggil semua orang petang semayang. Sekarang ni kan macam tu kan. Kadang-kadang azan ada yang marah. Kuat sangat lah dia kena azan tu kan. Ya memang tujuan nak manggil pasal itu. Bilal bin Rabah duduk naik atas sutuh atas bumbung. Supaya suara tu didengar di semua tempat. Yang panggil orang dalam ni, qamat dah cukup dah. Qamat tak payah jerit kuat-kuatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, surau kecil pun 5 orang ni. Kau nak panggil siapa ni? Nak panggil dalam ni lah Ustaz. 5 orang ni kau nak panggil jerit lagu tu? Tak payahlah. Azan kena panggil kuat-kuat. Pasang speaker kuat-kuat lah. Kemudian, saya dipahamkan. Dah faham okey lah ni. Tak masalah ke? Dipahamkan salat sunat selepas isyak dalam 4 rakaat. Minta penjelasan cara atau kaedah terbaik. Salat sunat, nama pun salat sunat lepas isyak. Ada kata buat 2, ada kata buat 4. Terserah, sama saja. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, selesai. Masalahnya tuan-tuan sembahyang sunat. Yang risaunya kalau tak buat sunat tu. Saya tak buat salat sunat ni Ustaz, ini masalah. Tapi kalau solat sunat dia buat lantak lampat ke 14 ke 20 suka hatilah selagi larat. Okey baik. Kemudian lepas tarawih dah buat witir. Bangun tahajud boleh buat witir lagi tak? Tak boleh. Lepas witir, lepas tu bangkit malam. Nak buat tahajud, buat je lah tahajud. Lepas tu nak buat witir, tak perlu buat witir. Sebab witir tidak berlaku satu malam 2 kali. Tak payah buat witir, buat je sembahyang tahajud. Itu kalau jagalah, kalau tak jaga lelap langsung. Tak pun subuh. Selalunya kadang-kadang lelap terus. Kalau kita pergi masjid, kita solat sunat tahiyatul masjid. Kalau kita pergi surau, macam mana? Samalah. Solat tahiyatul masjid kau? Ya, solat tahiyatul masjid. Orang Melayu je panggil surau. Orang Arab tak panggil surau sebab masjid tu apa? Tempat sujud. Tempat sujud. Jadi surau tu tempat apa? Nari. Surau bersujud kan? Bayangkan kan? Sama lah. Tahiyatul masjid. Niatlah tahiyatul masjid. Sebab masjid ni istilahnya bahasa Arab. Surau tak dalam bahasa Arab. Surau dalam bahasa Melayu je. Kalau orang Arab datang sini, dia kata, Fin, masjid. Tuan tak boleh cakap, masjid mafish hina. Surau hina. Arab tu nganggu surau. Apa tu surau? Dia tak faham surau, dia faham masjid. Kena tahiyatul masjid macam biasalah. Baik. Niat etikaf pun sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Cuma untuk kepastian. Nak pasti apa lagi dah tahu ni. Berkenaan bacaan tasbih ketika rukuk dan sujud afdal memang perlu dibaca sebanyak 3 kali.
Bagaimana jika dibaca sekali boleh, nama pun sunat dia. Tak ada masalah. Tak baca pun tak ada masalah. Duduk nunduk tapi tak baca. Duduk sujud tapi tak baca kan. Nak baca terlupa. Apa benda nak baca ni kan. Tak payah baca. Kan? Semasa salat tarawih, bacaan tahiyat akhir, imam cepat selesai. Adakah imam baca cepat atau ada bacaan ringkas? Tak ada bacaan ringkas, tak ada. Imam tu jenis baca cepat. Sebab dia naik BM, kita naik kancil. Kita terhegi-hegi, terkial-kial. Imam baca laju kan. Tak ada baca ringkas, tak ada dah. Memang sampai habis. Innaka hamidul majid. Kan? Ni persoalan ni. Kawan saya bertanya, apa sahaja dia tak tanya sendiri? Kawan saya bertanya semasa dia 11 tahun, dia sekeluarga duduk rumah sewa. Malangnya dia ada tunggak bayaran selama berapa bulan dan owner rumah datang ke rumah dengan marah, jadi owner rumah mengambil keputusan untuk menghalau dia sekeluarga. Soalnya, adakah dia perlu membayarnya kerana ayah dia sudah meninggal dunia dan tunggakan rumah itu berlaku ketika dia masih kecil, adakah wajib bagi dia untuk membayarnya? Sebagai ahli waris, wajib membayarnya. Ya? Itu hutang yang perlu dibayar. Tapi orang yang nak dibayar hutang mesti menunjukkan bukti yang sahih bahawasanya memang benar berapa bulan ayah itu ada tunggakan dan sebagainya. Jangan main sebut je, ayah kamu ada tunggakan, rumah ni tak bayar berapa bulan. Banyak bulan, kat setahun kat lagi tak bayar. Kenapa sekarang baru tuntut? Kenapa hari itu 2-3 bulan tak bayar, nak tak halau? Tunjuk bukti lah. Ada bukti kena bayar lah. Tak boleh bayar, pergi jumpa Baitul Mal minta tolong bayar. Bila ke surau masjid, ruang utama salat sudah 4-5 saf, ruang tepi masih kosong. Soalan, mana lagi afdal, saf pertama ruang salat di tepi atau saf yang kedua, ketiga di ruang utama masjid? Afdalnya bagi laki ialah saf yang pertama, bagi perempuan saf yang terakhir. Maknanya kalau perempuan, sini jemaah lelaki penghabisan, lepas itu ada saf perempuan, jemaah perempuan. Jemaah perempuan ni saf paling utamanya ialah di akhir saf, bukan di depan. Okey, baik. Ruang utama, ruang tepi dia kata. Siap tunjuk gambar rajah lagi. Bolehkah kita imamkan orang yang salat yang berlainan? Contoh kita nak salat asar di R&R. Ada orang sedang salat tapi salat sunat. Boleh, boleh. Jangan salat jamak sudah. Kita tak boleh ikut orang yang salat sempurna kalau kita sembahyang jamak. Sebab kita dua-dua, dia 4. Selagi dia duduk, kita nak buat kita duduk, sepatutnya kita dah habis, tapi imam bangkit. Mana boleh susahkan sembahyang? Tak boleh. Okey, baik. Selesai. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya. Memang ni cara tanyalah ni, tak payah. Mengenai pembayaran zakat fitrah, terutama di Negeri Selangor, saya B40. Suka-suka hati dia letak B40. Saya makan beras mahal. Tapi B40 pergi makan beras mahal. Jauh tu lah Bapak ni. Tapi saya bayar zakat fitrah yang paling murah. Sah ke pembayaran zakat fitrah saya? Okey. Zakat ni ikut apa yang kita makan. Kalau kita makan bayar mahal lah. Tapi saya pun tak tahulah kan. Sebab zakat fitrah ni ada macam-macam lah kan. Ada yang kena bayar mahal. Kalau dia makan bayar mahal. Saya zakat ni pun tak sama antara negeri-negeri kan. Contohlah Negeri Sembilan dengan Selangor. Tapi duduk salak tu Selangor tau. Nilai tu Jijan tu Negeri Sembilan. Dia ni beli beras dekat nilai murah lah. Bayar zakat kat Selangor. Saya pun pelik, kenapa zakat tu tak selaras? Saya puaslah tanya kenapa. Satu negeri je kot, bukan satu negara, bukannya melibatkan negara lain. Selangor lain, Sembilan lain, Perak lain. Saya pun pening tengok kan. Oh dia kata ikut negeri lah. Pasal sini makan berapa? Beras mati. Sana tu beras hancur. Okeylah sekarang ni, orang yang beras hancur tu dia beli beras mati kat Selangor macam. Kan? Jadi bayar je lah apa yang disuruh tu, ikutlah.
Tuan-tuan nak bayar mahal ke, murah ke, ikut tuan-tuan lah. Tuan-tuan rasa tak mampu nak bayar mahal, bayar yang murah je. Tapi dia kata, saya makan beras mahal, dia lah ngaku. Mana mampu lah bayar mahal kan? Kau bayar je lah. Macam-macam, bayar yang mahal. Makan beras mahal untuk kesihatan. Beras pun tak sedap, tawar. Aku beras mahal, tapi tak sedap. Baik makan beras murah yang sedap tu. Tapi dia kata ni untuk kesihatan lah. Betul lah dia buat tu. Dia cara, biarlah mahal tapi demi untuk kesihatan. Tapi saya pun pelik lah makan beras. Makan nasi tu tak boleh, makan nasi ni tak boleh. Makan je lah, apa masalahnya. Niat untuk jadi ubat. Kan tak ada masalah pun. Jangan kerana nasi yang kita makan jadi penyakit lah. Kan? Tak ada. Pasal nasi tu kita mati. Tak ada kena-mengena pun. Gajah tu haram sulih nasi tak makan. Elok je sihat walafiat. Ada makan apa pun sihat. Kan? Tu kita tengok. Kita duk exercise, konon-konon exercise lah apa. Biar sihat, umur panjang. Beruk tu hari-hari meloncat. Kuda tu hari-hari meloncat. Pendek kat umur. Makan aja. Beras mahal ke, beras murah ke. Dengan syarat makan ingat Allah Ta'ala. Rezeki tu dari Allah Ta'ala. Tak usah lah. Ini semua mengarut lah. Beras ni tak ada kanji. Beras ni. Ini kajian mengarut nama dia. Tuhan kata kulu washrabu. Tapi jangan melampaui batas. Kamu makan je lah kambing tu. Tapi jangan melampaui batas. Ni makan kambing tak ingat dunia memang lah. Kambing yang kau makan pun yang beli cara, yang dia jaga pelihara pun makan benda haram. Kebun orang disebatnya. Habis saya orang di balonnya. Lepas tu tangkap sembelih. Kambing tu dah berkepuk, dah maki dah. Lepas tu kita makan. Tu yang kena darah tinggi bagai semua. Makan je lah. Tak payah pantang-pantang. Lah. Pantang pun tentu juga. Pantang-pantang pun sakit. Pantang sangat pula, kurus sangat pula pun sakit juga. Gemuk sangat pun sakit juga. Tak payah. Tuhan jadi tu elok dah sebenarnya. Gemuk. Susah kata gemuk tak cantik. Tuhan kata aku bagi kau gemuk ni sesuai dengan keadaan kau. Dia bagi gemuk. Kita duk risau. Gemuk lah tu. Tuhan bagi tu ada sebab. Ada orang yang nak gemuk tu. Tuhan jadikan dia kurus. Ada orang yang nak kurus tu. Satu Tuhan tu maha agung, maha adil. Dia bagi orang tu cukup-cukup elok-elok. Sesuai dengan sebab itu tengok muka orang Melayu, hidung kemek. Ya. Tuan-tuan tengok hidung orang Arab tak? Hidung orang putih kan? Apa sebab dia mancung? Cuba kau ambil hidung Arab tu letak ke hidung Melayu. Tak. Dia tak matching tau, tak cantik. Faham tak? Tuhan jadi tu cantik dah. Kita tak bersyukur. Tuhan jadi tu, semua tu patut bersyukurlah. Dia jadikan bulu kening. Cantik dah tu. Jangan pergi cabut. Tuhan jadikan bulu kening tu ada sebab. Bukan sesaja jadi tu. Kalau hari hujan kan dia turun kat sini. Tak adalah dia masuk air tu dalam biji mata. Dia ikut bulu kening itu tu keluar. Satu bulu kening ni semua duduk dia arah keluar. Mana ada orang bulu kening arah ke dalam? Kita tengok cermin. Tak ada. Sebab itu Tuhan bagi. Pedulikanlah. Jangan duk banyak ingat pantang. Baca bismillah, baca doa, makan, jangan melampaui batas, wala tusrafu, jangan melampaui batas, cukup. Ini makan selagi ada kau hadap. Nasi sampai 3-4 pinggan, memang lah. Ini beras tak mati pun kau mati. Faham? Jadi, tuan-tuan, ada soalan lagi nak tanya? Cepat, ada 6 minit, 7 minit ini. Tak ada lah. Okey bang. Tiba-tiba dia tengah duduk, dia batal, dia rasa dia batal. Okey. Mana kaedah dia? Okey. Dia rasa batal tak boleh. Dia yakin batal baru boleh. Okey, kalau dia yakin dia terkentut, dia batal lah. Dia kena keluar lah. Tak ada kaedah, dia bangkit, dia keluar. Cuma bagi isyarat je lah. Tu hidung ke dan sebagainya lah dia keluar.
Yang masalahnya kalau time sujud dia batal. Dia keluar, kita semua tengah sujud. Seorang pun tak tahu dia kan. Dia pun keluar ikut pintu depan, kita bantai sujud kan. Apa lambat sangat ni? Lambat tak bangkit-bangkit. Rupa dia dah keluar dah. Lantaklah kau sujud lah kau, kata dia. Kau tanggunglah sendiri kan. Yang kita ni sujud nongging tak habis-habis kan. Bangkit-bangkit tengok imam dah tak ada. Takkan nak cakap kot, oi imam tak ada oi. Tak. Dia bagi isyarat lah. Bagi isyarat, dia bangkit tu pun dia kena bagi isyarat, dia keluar tu pun dia kena bagi isyarat lah. Supaya orang tahu yang dia tu batal, orang lain ambil alih. Pasal itu yang duduk belakang imam, orang yang faham untuk mengganti imam. Okey, habis. Saya tanya. Sini orang pandai-pandai ni, orang mengaji tak apa. Tak payah tanya pun tak apalah. Jadi zakat ni tadi bayar dah. Tapi ada orang, semalam ada satu ustaz kan. Ada siapa tengok TikTok ustaz tu? Ada semalam orang hantar mesej kat saya, ustaz, ni ada ustaz TikTok ni yang kau pergi tengok buat apa? Ustaz tu kata pekerja di bawah tanggungan majikan zakat dia. Mampus lagu tu. Dia kata pekerja ditanggung oleh majikan. Tak. Kalau macam tu kita ni bekerja dengan siapa? Dengan kerajaan lah. Ni walaupun swasta tapi dia pada kerajaan. Kerajaan tanggung kita bayar zakat lah. Tak bayar zakat lah tuan-tuan. Pasal tak bayar? Kerajaan tanggung. Tak. Kita kena bayar zakat sendiri. Bagi isteri, suami yang bayar. Bagi anak, suami yang tanggung. Bapa yang tanggung. Bagi laki-laki, sendiri bayar. Katalah 3 bini, 3-3 kita kena bayar. 12 anak, 12 kena bayar. Dia tak ada seorang bini, kita 3 orang bini, seorang je kita bayar. 2 lagi kau bayar sendirilah. Tak. Kena bayar semua. Ui, banyaklah ustaz, siapa suruh kau menikah ramai? Kan? Siapa suruh? Okey, habis dah? Habis, tak ada soalan? Bang. Salam. Okey. Okey, baik. Percanggahan pendapat ulama dalam masalah membayar zakat di tempat kita mencari rezeki dengan tempat duduk. Cari rezeki di Selangor, duduk di wilayah persekutuan. Okey, afdalnya ialah tempat mencari rezeki. Okey. Tapi kita pula jadi masalah nak tempat kita tu kita nak bayar tu, maka boleh kita bayar di mana-mana sahaja. Afdalnya memang di tempat kita mencari rezeki. Macam saya. Rezeki saya keliling satu negara. Yalah kan, Perak, Johor, Terengganu, mana nak bayar? Ikut suka hati akulah. Aku nak bayar mana. Kan? Tapi selalu saya bayar kat Selangor lah. Kan? Selalu saya bayar kat Selangor lah. Saya tak. Yalah, walaupun saya ngajar kat Johor, walaupun saya ngajar kat Perak, Negeri Sembilan, tak adalah saya bayar sana. Saya bayar Selangor lah. Sebab saya duduk di Selangor. Kan? Boleh bang, bayarlah di mana. Yang takutnya tak bayar je bang. Kau bayar mana? Tak bayar langsung. Yang itu bisa. Tapi kalau bayar, asal bayar, sudahlah cukup. Ada orang duduk di sini, bayar Terengganu. Pun dah juga. Kan? Pasal apa? Dia memikirkan kat sini orang dah kaya raya, dah banyak yang kaya. Terengganu ramai yang susah, dia pergi Terengganu. Dia pergi bayar kat Terengganu, pun tak ada masalah. Kan? Wallahualam. Habis? Tak ada lah. Tak ada nak tutup ni? Tak ada lah. Tak ada, kita tutup. Dan sebelum tu saya ada bawa siapa nak kasturi kijang. Ini original lah. Yang ini proses saya sendirilah. Ya. Tahu ni apa benda? Ini adalah ginjal kijang. Ini adalah ginjal kijang. Saya ambil waktu tu di Pakistan. Tu saya pergi ziarah di Pakistan. Lawat di Pakistan. Ini mahal tau. Ini sekilo kasturi kijang ni yang tak proses lah, yang dalam ni, bukan luar ni, dalam dia. Dalam dia ada macam darah beku lah. Itu yang dipakai kasturi. Ni wangi ni. Harga dia sekilo 150,000. Ni. Ni tuan-tuan. Tapi tak adalah saya jual benda ni. Saya jual minyak dia. Saya proses buat minyak. Proses minyak ni.
Ini bukan, ni Raudhah. Saya ada bawa dua, satu untuk orang perempuan Raudhah, tapi kasturi kijang ni sangat bagus. Malam-malam tidur pakai. Nak tidur pakai. Mudah-mudahan tak ada lah. Bukan ada ruqyah pun, tak ada ruqyah pun. Tapi kasturi kijang ialah wangian sunnah Nabi yang mana makhluk-makhluk yang tak bagus tak suka lah. Tak suka. Dia tak ada kena-mena ruqyah. Ruqyah ni bohong yang kadang-kadang. Dia kata ni minyak wangi yang telah diruqyah. Untuk anak yang malas sembahyang, calit dekat dia rajin sembahyang. Bohong gitu. Kalau itu senang Ustaz. Tengok degil sembahyang, ambil minyak ni solek. Ayang langsung dia. Tapi Ustaz selalu buat untuk anak je, jarang buat untuk bini. Jarang buat untuk bini. Patutnya ruqyah lah untuk bini pula kan. Ni minyak wangi ni kalau calit dekat bini, bini jadi lembut hati. Kan seronok lagu tu. Ramai orang lelaki nak beli. Solek je bini lembut. Pagi besok bangun-bangun, abang nak nikah tak lagi seorang. Agak-agak lah minyak wangi macam tu, tuan-tuan nak beli tak? Tak nak beli, bohong lah tu. Jadi, siapa berminat, harga dia sebotol RM10, tapi tak banyak lah. Ada Raudhah, ada kasturi kijang. Semua ni, kijang saya buat sendirilah. Raudhah ni saya ambil di Madinah. Ini memang bukan beli kat kedai lah. Ada prosesnya di sana, saya buat. Siapa nak, harga dia RM10. Wallahu'alam. InsyaAllah, cukup setakat itu, kita jumpa lagi di lain waktu mudah-mudahan.